Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 13 September 2023, hari ini hari Rabu, anda bertemankan kami berdua. Terima kasih kerana memilih wanita hari ini di tengah hari anda. Mungkin ada dalam kalangan penonton yang menyaksikan kami di pejabat. Selamat bertugas kami ucapkan. Yang menyaksikan kami di rumah, semoga urusan anda dipermudahkan, dan mungkin juga untuk ibu-ibu yang baru sangat dapat menarik nafas lega. Maklumlah pagi tadi dah siapkan anak, dah siapkan suami, selamat beristirahat kami ucapkan. Okey, mungkin ada yang beristirahat, tapi mungkin ada juga yang ketika ini dah baru je letak beg tadi, nak keluar pula ambil anak pergi sekolah dan sebagainya. Dan pastinya ibu-ibu mungkin ada yang memasak kat dapur dan sebagainya. Kami nak ucapkan sekali lagi terima kasih kerana menjadikan kami siaran ataupun hidangan anda di tengah hari ini. Dan seperti biasalah kan, dalam kita menyiapkan individu ataupun insan-insan yang kita sayangi, kita siapkan baju suami, anak-anak, ibu ayah ataupun ahli keluarga yang lain. Betul. Tapi jangan lupa untuk kita fikirkan tentang diri kita dahulu. Dan bagi anda yang tinggal di sekitar pantai timur pula, Syira, ini yang nak kami kongsikan keratan daripada Kosmo pada hari ini, iaitu negeri-negeri di sekitar kawasan pantai timur, utara dan juga sebahagian besar Sabah dan Sarawak dijangka akan menerima taburan hujan tinggi menjelang 2 minggu terakhir bulan ini, iaitu minggu depan lah. Jadi inilah yang orang kata sediakan payung sebelum hujan. Betul. Bila kita cakap tentang sediakan payung sebelum hujan ni, bukan anak-anak pergi sekolah je, kita pun kena sediakan juga. Dan kita juga selalu ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton untuk sentiasa bersedia dengan beg kecemasan. Betul tu. Penonton-penonton di rumah kalau boleh kena lebih cakna dengan perkembangan cuaca, dengan keadaan sekeliling. Kalau ada dah rancang untuk buat sebarang aktiviti, nak berkhemah ke, nak apa-apa, nak pergi aktiviti pantai dan sebagainya, kalau boleh tunda sekejap, bukan lama pun, sekejap demi keselamatan kita semua. Kalau tak tunda pun kita kena rancang betul-betul lah kan. Kena tengok keadaan cuaca tu. Kalau hujan lebat mungkin kita beralih kawasan dan sebagainya. Okey, itu tentang apa yang berlaku pada minggu ini dan juga minggu hadapan, yang pastinya hari ini hari Rabu dan pun masuk pertengahan minggu. Ramai juga dalam kalangan anda yang dah mula pun merancang apa antara aktiviti yang nak dilakukan bersama isi keluarga pada hujung minggu nanti. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda tentang topik yang kami bawakan pada hari ini, mungkin dalam kita nak merancang aktiviti kita tu, kita duk fikir pula baju apa kita nak pakai. Kita nak OOTD nanti dekat tempat kita nak pergi tu. Dan untuk itu, kalau dah nama rancangan wanita hari ini, wanita dan fashion tak dapat dipisahkan. Ada sesuatu yang kami nak pertontonkan kepada anda. Silakan. Duo pereka fashion terkenal tanah air, Rizman Ruzaini, kembali melewati pentas peragaan dengan memperagakan lebih dari 70 helai pakaian pada Kuala Lumpur Fashion Week tahun ini. Actually kita inspired daripada Atlantic punya volume lautan di Antartika, dan juga glacier glacier di bahagian utara Amerika. Basically the whole collection tu bersifat cruise lah, daripada Rizman Ruzaini Red dan juga RR. Semua koleksi ini adalah cruise collection. Tampil dengan sentuhan baru yang memukau dengan 3 koleksi yang berbeza, rata-rata selebriti dan tetamu yang hadir melahirkan rasa bangga dengan pencapaian gandingan duo sahabat baik itu. I love it. Serious, I love it. I memang betul-betul memang international, memang world class lah dia punya design. Yang first tadi and then the second one pun semua cantik. Saya memang suka dengan bajunya. Saya dah nampak dah sebelum saya pergi fitting baju yang saya pakai sekarang. Saya lihat ada sedikit trademark Rizman Ruzaini. Pada masa yang sama dia memberikan nafas yang baru. I like how he did with all the flowy dresses. I mean, I just find me in every collection. Okay, every year bila I pergi RR punya fashion show, obviously diorang akan membuat satu kelainan. Tapi apa yang saya puji tentang desain kali ini, di mana mereka amat mementingkan keselesaan pemakaian orang Malaysia. Selain itu, mereka juga turut berkongsi khabar gembira apabila diberi penghormatan besar untuk menjadi penutup bagi Dubai Fashion Week yang akan berlangsung pada Oktober ini.
harapan kami semoga jenama ini terus diterima di dalam Malaysia dan juga di luar Malaysia, insya-Allah. Dan insya-Allah doakan kami dapat mengharumkan nama Malaysia di persada fashion dunia, insya-Allah. Okey, itu dia tadi antara koleksi-koleksi menarik yang saya kira dapat membuka mata kita kan. Kadang-kadang kita tak dapat nak pakai, tengok yang cantik-cantik pun dah sudah. Saya mengaku, saya memang suka tengok yang cantik-cantik. Bukan sahaja baju cantik ke, beg cantik ke, tapi saya pun suka tengok orang sekeliling saya cantik-cantik. Kalau saya suka tak tengok? Suka, tak kisah. Maksudnya kalau macam kita rasa macam hari ni baju dia cantik lah, kita suka puji macam tu. Tapi awak rasa sebenarnya dalam perkara-perkara sebegini kan, kita perlu terus jujur mengaku ke ataupun kita kena sorok-sorok? Okey, kalau perkara itu positif, pada saya kita mengaku je. Sebab kalau kita mengaku orang tu cantik ke, handbag tu cantik dan sebagainya, mungkin dia boleh bagi energi yang positif. Tetapi kalau dari segi kesilapan, kekhilafan, dosa-dosa kita yang lalu, mungkin kita boleh tersekat antara kita nak mengaku dengan tak. Kalau kita mengaku, Jat Gikang takut kena ungkit pula. Kalau kita tak mengaku, buatnya pasangan tu tahu dari orang lain pun jadi isu. Tapi kat sini bila cakap nanti saya dah jam kat tengah-tengah. Sebab ada setengah orang, dia mengambil pendekatan untuk jujur, membuat pengakuan untuk menyelesaikan keadaan. Ataupun orang kata menutup mulut-mulut orang. Tetapi bila kita cakap tentang menutup mulut orang ni, apa sahaja yang kita lakukan tetap tidak akan dapat memuaskan hati dan juga menggembirakan orang lain kalau mereka tak nak gembira untuk kita. Tapi ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda hari ini, penonton. Kalau anda mungkin ada pendapat anda, pengalaman anda ataupun komen yang nak anda kongsikan tentang topik kita hari ini. Topik kita hari ini, elak atau mengaku. Terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk tonton kami ataupun jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga di TikTok di WHI TV3. Tapi sebelum tu, insyaAllah kalau anda hantarkan komen-komen anda di Facebook nanti, insyaAllah jika berkesempatan kami akan bacakan. Tapi sebelum tu Syirah, kita nak berehat dahulu. Terus bersama kami di WHI. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Sebagaimana yang kami dah wawarkan di awal rancangan tadi, hari ini kita nak bincangkan topik kita mengenai elak atau mengaku. Saya kira ini lebih kepada kesilapan dan juga kekhilafan sebagaimana yang telah pun kita bincangkan di awal rancangan tadi. Dan untuk itu kita ada dua tetamu di studio. Kalau boleh saya perkenalkan, sebenarnya tak perlu perkenal dah pun. Memang setiap minggu ada. Inilah dia tetamu-tetamu kami. Di sebelah Fiza sana adalah Encik Amin Idris, Tuan Amin Idris selaku Perundi Motivasi. Assalamualaikum, sihat? Waalaikumsalam. Baik. Mana bash hari ni? Hari ni tak ada. Sorok. Dekat dalam. Dan di sebelah kanannya pula adalah Ustaz Jazlan Abdullah selaku penceramah bebas. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur. Alhamdulillah. Okey, kalau kita cakap tentang elak atau mengaku ni, ini perkara yang kebiasaannya kita lakukan, kita bualkan, kita bincangkan di kedai kopi hari-hari. Tapi kita cakap tentang elak ni, kita cerita pasal elak dulu ya. Kadang-kadang ada orang kata dalam situasi tertentu, bila kita mengelak, katalah kita ditanya soalan ataupun kita dimarahi, kita mengelak untuk menjawab. Ada setengah orang beranggapan bahawa tak menjawab tu maksudnya nak mengelak daripada situasi ataupun sebenarnya melawan dalam diam. Tetapi kalau kita jawab pula ataupun mengaku, kadang-kala itu juga boleh menjadi satu perbalahan. Bagaimana kita nak melihat konteks elak dan juga mengaku ini dalam konteks motivasi ataupun psikologinya, Amin? Sebelum tu saya just nak mengakulah yang saya datang direct daripada Intan tadi, Bukit Kiara. So sekarang ni warga Intan satu kursus dan menuntun. Kita live kan. Okey, saya nak quote dua tragedi berdarah yang berlaku dalam sejarah Islam. Pertama, kisah pembunuhan Saidina Osman radhiyallahu anhu. Saidina Osman sewaktu menjadi khalifah, dia memerintah kurang lebih 12 tahun. Dia dibunuh dalam rumah dia ketika waktu subuh dia sedang membaca Quran, waktu asar, dan Quran yang dia sedang baca tu ada darah dia dan sekarang ni ada disimpan di Uzbekistan. Kisah dia macam mana Osman dibunuh ialah kerana dia difitnah. Terlalu banyak orang tuduh macam-macam. Orang tuduh Osman ni telah melakukan pelantikan kronisme di dalam kabinet beliau. Bahkan beliau juga mengumpul kekayaan banyak lagi lah. Tapi akhirnya ketika Osman dikepung untuk satu tempoh yang lama, Osman jawab satu persatu. Dan semua fitnah itu ternyata tidak benar. Tapi akhirnya Osman dibunuh.
selepas Osman dibunuh, maka dipilih Ali mengganti Saidina Osman sebagai khalifah. Para sejarah bincang tahu, kenapa Osman diperlakukan sebegitu dibandingkan dengan khalifah sebelum Osman, itu Omar. Kerana Omar ni dia tegas. Siapa buat hal, siap kau. Kau buat pasal, aku jawab terus. Tapi Osman ni dia lembut sifat dia. Karakter dia jenis pendiam. Orang tuduh dia diam. Orang fitnah dia diam. Sampai satu tahap bila dia dikepung, akhirnya dia tak boleh nak buat apa-apa. Bahkan sahabat nak tolong dia, Osman kata jangan pergi. Walaupun Ali telah menghantar Hasan dan Hussein, Abu Hurairah pun pergi kan untuk mempertahankan Osman, tapi akhirnya dibunuh juga Osman. So kesimpulannya, ahli sejarah bincang, ada beza seorang khalifah yang tegas seperti Omar dan seorang khalifah yang sedikit lembut seperti Osman. Saya nak relate dengan persoalan ni. Ada orang bila dia dimarahi, dia jawab sebab dia memang jenis fighter. Ada orang jenis pasrah. Kata apa pun. Pasrah bukan bermaksud lemah. Tapi akhirnya orang nampak dia lemah. Kan? Pan dia senyap sampai satu tahap akhirnya menjadi fitnah pula pada dia. Walaupun benda itu tak betul. Sebab dia senyap je. So, saya rumuskan untuk menjawab soalan ni, takut nanti saya seorang dia menjawab. Ustaz main jauh dia prepare pada semalam ni. Minggu lepas kita bincang. Kan? Ustaz, hebat. This is all about communication dan interaksi. So, komunikasi ni dia bukan objektif, dia macam ABC. Lain orang, lain cara. Komunikasi ni dia macam main golf. Saya ingat mak saya pernah bebel. Dia kata, apa ke benda main golf bawa kayu banyak dalam beg tu kan? Sebenarnya dia kata kenapa tak buat satu batang golf saja? Rupa-rupanya main golf ni lain kedudukan bola, lain kedudukan kekuatan angin, lain kayu digunakan. Tahu juga baru tahu kan? Saya pun main congkak je. So sama juga komunikasi. Ada orang bila kita berhadapan dengan konflik, orang tu bila dia hentam kita, sesuai dengan dia, kita kena jawab. Tapi ada orang yang kita kena diam. Sebab mungkin dengan kita menjawab, mudarat dia lagi besar daripada menjawab. Ada orang, bila diam tu lagi bagus. Ada dua konteks yang Amin kongsikan di sini. Sama ada diam bagi mengelakkan mudarat ataupun kena menjawab bagi mengelakkan diri daripada termasuk mengaku tadi lah. Mungkin dari sudut pandang agama pula, kalau kita lakukan sesuatu kesalahan ataupun kesilapan sendiri, kita nak ambil yang mana? Kita nak berdiam diri ataupun kita nak mengaku? Kalau mengaku pun boleh jadi gaduh, kalau tak mengaku pun boleh jadi salah faham. Betul. Dua-dua salah. Baik, bismillah. Bersalah kita ni. Baik, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fiza, Saira, Tuan Amin kita sedang menuntutnya dalam sekalian. Benda ni memang berlakulah antara kita ni. Memang satulah saya nak sebut. Asasnya kita ni sebenarnya tak lari daripada buat kesilapan dan dosa. Itu asas. Betul. Sebab itu Nabi pernah sebut kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Itu asas. Seluruh anak Adam itu dia melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu orang yang minta ampun kepada Allah Taala. Jadi kalau kita ni perkara yang pertama mengakui kesilapan kita itu adalah satu sifat yang murni. Kita akui kesilapan itu satu sifat yang murni. Okey tu. Dengan sebab kita mengakui kesilapan itu sebenarnya apa? Untung kerana sebenarnya kita sebenarnya masih ada iman. Kita masih ada lagi petunjuk daripada Allah. Dan sebenarnya bila kita akui kesilapan kita itu kerana apa? Kerana Allah SWT nak memberi kepada kita kebaikan dan tidak meneruskan kita melakukan segala keburukan. Dan Allah nak ampunkan dosa kita. Itu asasnya. Oleh sebab itu, rahsia yang besar, setiap perbuatan kita ni kita dengan Allah Ta'ala yang tahu. Tapi andainya, macam Tuan kata, orang lain tahu, macam mana keadaan kita? Dalam Islam, pilihan pertama adalah yang terbaik ialah diam. Kerana diam itu kita akan dapat meredakan keadaan, kita tidak akan merohkan ke suasana dan kita ada masa dan ruang untuk memperbaiki dan untuk islah, maknanya memperbetulkan keadaan. Sebab itu apa juga yang berlaku kepada kita ni, pertama hendaklah diam. Betul kita diamlah. Sebab apa? Sebab Nabi pun sebut kita tak boleh sebenarnya duduk cerita hal-hal kita ni. Kerana apa? Nabi sebut dalam hadis iaitu Nabi sebut apa? Kullu ummati mu'affan. Seluruh umat aku ni Allah ampunkan. Illa melainkan al-mujahid yang menceritakan hal keburukan dia. Ini asas asasnya okey. Asasnya maknanya dia tak boleh. Kita tak boleh sama sekali menceritakan keburukan kita sebab
Yang dikatakan muhajirin itu iaitu mujahirin iaitu orang yang melakukan maksiat, melakukan keburukan secara terang-terangan. Para sahabat tanya, siapa Rasulullah nak buat terang-terangan? Nah, ke Nabi jawab iaitu orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan kejahatan, kedosa, keburukan itu pada malam hari. Sebenarnya Allah dah pada siang hari pagi itu dia cerita. Padahal Allah dah tutup dah. Itu asas dari sudut agama. Tapi namun begitu pun kita kena faham juga ada orang yang mengambil pendekatan iaitu apa? Memurnikan ataupun memurnikan keadaan itu dengan apa? Menceritakan dan maknanya mengeluarkan perkara yang dah berlaku. Sebab apa? Dia rasa benda tu betul. Dia jantalah. Ini memang macam mana? Dia terpaksa depan dia akan cakap lah. Satu. Yang kedua, maknanya kerana apa? Dia tak nak orang lain jadi tukar tambah. Sebab tu dia terangkan. Aku buat macam ni. Kalau nak tukar tambah, apa pasal? Menyelesaikan. Yang ketiga, maknanya tak ada isu ni perpanjangan. Itu setengah orang kata. Tapi kena faham. Bila dia ambil pendekatan yang kedua untuk mewawarkan tu, mana dia terpaksa mengambil risiko yang tinggi lah. Pertama, dia terdedah dengan lisan manusia. Ada yang marah pula. Kan? Bila dengar satu keburukan, ada orang cakap, awak telah buat silap, tak apa. Awak pintu taubat sentiasa terbuka. Baguslah awak, tak ada. Memang. Aja, habislah. Cerca, cela, hina, maki. Aku dah agak dah. Sebab tu yang kedua, dia terdedah dengan apa, Min? Dia terdedah dengan apa? Prasangka. Lepas tu apa? Tohmah. Patutlah. Memang dulu keluarga dia macam ni. Atuk nenek pun disebut. Diungkit habis keturunan. Maaf saya nak mencela sedikit. Tapi macam apa Ustaz katakan tadi, kadang-kadang diam tu, pendekatan diam tu lebih baik. Kemudian kalau kita mengaku, bermakna kita mengambil risiko-risiko tadi. Tohmahan, lisan dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang kita mengaku ni kerana kita nak menjadikan itu satu manfaat kepada orang sekeliling kita. Supaya ada manfaatnya. Tetapi bagaimana pula kalau individu tu sendiri Ustaz, dia sebenarnya tak nak mengaku pun. Tapi sebenarnya dia didesak ataupun ditekan oleh kawan-kawan ke ataupun orang-orang di sekelilingnya yang menyebabkan akhirnya daripada perkara itu ingin disimpan, dielakkan tetapi akhirnya terpaksa mengaku. Konteks macam tu macam mana pula? Baik, okey. Mahal ni berkaitan dengan apa juga kesilapan kita, ini pada kita, bukan pada orang. Kalau kita cerita buat orang ni, nak puaskan hati orang, memang orang takkan puas hati punya. Betul tak? Semua akan desak kita. Bila kita diam, kita salah. Bila kita sebut, lagi salah. Mana kita nak pilih? Sebab orang provok kita macam ni, akhirnya kita cakap. Kan? Betul lah, aku dah agak lah. Kenapa selama ni kau diam? Dan bukannya bila kita ceritakan satu perkara yang buruk itu untuk boleh memperbaiki keadaan. Saya tengok lebih banyak keburukan. Sebab tu diam atau strategi. Lepas tu ingat, masa ni akan membenarkan. Kalau kita salah, masa tu akan membenarkan kita, iaitu untuk kita buat kebaikan. Dan kalau kita ni betul, insya-Allah masa tu akan membenarkan ini kita ni betul. Boleh ke kalau kita memilih untuk mengaku kesilapan itu bersama dengan orang-orang tertentu sahaja? Boleh. Tetapi kita tak naklah hebahkan perkara ini kepada orang-orang luar. Termasuk maknanya nak mengaku ni boleh. Mungkin sebenarnya kalau kita ada dosa, diri kita berat. Betul lah, jiwa kita berat. Kadang-kadang kita nak luah kat siapa. Mungkin kita kena carilah luah ni siapa. Siapa yang orang yang boleh kita luahkan. Mungkin orang yang dekat dengan kita, ibu dan ayah kita. Mungkin teman ni payahlah. Teman ni kadang-kadang dia okey. Tapi bila dia tak okey dengan kita, dia tak jadi okey. Maknanya kita pertama kita kena ingat dengan ibu bapa, itu yang salah. Tapi yang paling betul teman kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling maknanya paling bagus, paling baik, boleh mengubat hati kita. Dan insya-Allah bila kita sebut perkara tersebut, Allah akan bantu. Dan kalau kita sebut dengan mak dan ayah kita, insya-Allah di situlah ada nasihat yang baik. InsyaAllah mereka akan doakan. InsyaAllah. Okey, amin. Okey, baik. Ini bukan saya tadi kan. Amin. Rasa. Kejap lagi ada soalannya. Ya, saya tadi. Tadi mana untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita nak dengar apa juga pandangan rakan-rakan kita di luar sana tentang topik kita untuk hari ini. Tersedak kejap. Sabar. Pak Kiai. Sabar. Saya rasa tengok kesalahan apa dia buat dulu lah. Kalau kesalahan tu, kalau dia hebahkan, benda tu datang lebih banyak mudarat, mungkin dia simpan je lah untuk diri dia. Tapi kalau ada keperluan untuk dia mengaku, untuk mengelakkan mudarat tu lebih besar, saya rasa baik mengaku lah. Kalau saya sendiri pun tengok pada isu ataupun perkara yang di hadapan saya tu lah. So kalau saya rasa benda tu tak perlu pun saya nak kecoh-kecohkan, nak besar-besarkan, saya simpan pada diri saya lah. Tapi kalau saya rasa benda tu perlu saya akui ataupun perlu saya hebahkan, kena buat lah. Dia bergantung pada situasi jugalah. Kalau masalah tu sangat besar, better kita mengaku je lah salah tu. Kalau tak, just kita try to hint je lah orang tu. Bagi saya more open. If dia ada rasa salah,
bagi tahu je. So at least kita boleh perbetulkan diri kita dan kita boleh orang kata selesaikan isu yang ada tu. So better be open. Kalau pendapat saya better mengaku je lah. Sebab nak tamatkan spekulasi orang kan, nanti orang fikir yang bukan-bukan nak. Jadi bila kita beritahu apa yang sebenarnya, jadi kita tamatkan teruslah. So lagi baik kita mengaku kesalahan kita lah. Lagi gentleman kan. Baik, itu antara pandangan rakan-rakan kita di luar sana. Tapi kita nak raikan juga pendapat rakan-rakan ataupun perkongsian daripada rakan-rakan kita di Facebook, antaranya Fiza dari Liana A. Mahat katanya, pasangan perlu jujur untuk kita lebih rasa tenang dalam hidup berpasangan. Kita kena fikir bahawa pengakhiran hidup kita yang perlu kita ubah, yang lepas jadikan iktibar dan jangan berniat untuk ulang. InsyaAllah hati pun akan tenang andai kita sedia menerima perubahan pasangan dan kena juga bersedia untuk mengubah diri untuk jadi lebih baik. Ingat, kita boleh ubah diri kita, jangan kita meminta-minta orang untuk buat yang terbaik. Okey, wow, panjang ini daripada Aimi Zainal pula. Dia kata, Cik Amin dan juga Ustaz, dia kata penonton, saya mengaku saya mengelak bercakap tentang perasaan saya kepada suami. Kalau saya penat, marah, sedih ataupun gembira, semua akan diekspresikan dengan tingkah laku saya tanpa pengakuan secara verbal. Oh, ini bahaya juga. Bahaya juga dia. Okey, baik. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, kita adanya social media yang memberi ruang kepada netizen-netizen membawang, netizen-netizen bercakap dan sebagainya. Kalau kita buat kesalahan, andai kata seseorang itu pula selebriti, nak salah pun kena kecap dengan netizen, nak elak pun kena kecam dengan netizen. Bagaimana kita nak cari titik tengah tu? Sebab untuk kita diamkan semua orang. Kita, salah satu kesilapan masyarakat kita ialah pertama, tadi kita dah settle yang pasal bila kita buat salah, kita kena akui yang kita manusia, ada dosa kita. Yang kedua, yang satu kesilapan masyarakat kita salah faham ialah bila jumpa pakar psikologi, bila jumpa pakar psikiatri, kita anggap itu sebagai satu masalah. Walhal malu bila jumpa tu maknanya itu tanda kau bermasalah. Tak. Even you tak ada masalah pun, you boleh pergi jumpa pakar psikologi. Kalau you tak ada problem pun, you boleh jumpa pakar psikiatri. Sembang dan sebagainya, luahkan dan sebagainya. Tapi disebabkan stigma ini, bila kita ada masalah, kita tak jumpa orang-orang begitu. Akibatnya, kita salurkan segala masalah kepada saluran-saluran yang tak betul. Termasuklah social media. Bila tak perhati, bila kita down, kita tak perhati orang, kita bawa social media. Caption. Caption tu. Atau hashtag pun boleh tahan juga. WhatsApp status. WhatsApp status, nampak tak? Bengang dengan bini, buka social media. Bengang dengan suami, buka social media. Akhir sekali, masalah bertambah masalah dan tak dapat diselesaikan. Sebab apa? Stigma tadi. Dan saya setuju sangat bila Ustaz kata tadi, salah satu cara untuk kita luahkan adalah kita bangun di 1/3 malam, hampas sejadah, bermunajat pada Tuhan. Satu lagi, titik pertengahan yang saya nak tekankan ialah berhati-hati dalam memilih BFF. Sebab ada orang bila dia nak mengaku, lepas tu dia anggap itu BFF. Tapi akhir sekali BFF ni, dia riwayat kat orang lain. Kerana dia pesan kat orang lain, kau jangan cerita kat orang lain. Orang tu sama, dia pergi kat sana pula. Dia pusing. Dah sekali sampai kat empunya badan. Dia kata jangan cakap dengan orang lain. Dia pun, mana kau tahu? Kalau tak sampai kat empunya badan, kau tiba-tiba dah kat media sosial? Lagi teruk, nampak tak? So that's why kita berhati-hati dalam memilih orang. Saya sangat-sangat menekankan, kalau kita ada masalah jiwa ke apa, jumpa orang yang pakar. Sebab mereka ada etika. Bahkan kalau mereka buka social media, mereka boleh didakwa di atas kesalahan tersebut. Jadi, jangan kita pandang remeh adanya pakar psikologi, adanya pakar psikiatri, bahkan ustaz pun belum tentu tempat untuk kita luahkan perasaan. Nampak tak? Saya sendiri pun ada juga DM kan. Saya ada masalah ni. Saya tak layan. Sebab aku tak reti. Kan? Adalah walaupun saya ambil psikologi dulu, tapi itu bukan bidang saya. Faham. Okey. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Kita nampak semangat ya di situ. Ya, betul. Tambah sikit yang tengah tengok tu. Okay. Tapi kalau kita cakap tentang konteks elak ni, kadang-kadang ada orang dia mengelak untuk mengelakkan perbalahan. Macam kita dah kongsikan dari awal tadi. Kerana kalau dia tahu, kalau dia mengaku, benda ni akan menjadi lebih mudarat ataupun lebih membawa kepada masalah. Contohnya,
minta izin dengan minta maaf, dia pilih untuk minta maaf. Betul Ustaz? Kau je dah tahu je. Dalamnya masuk tu Saya setakat ni. Ustaz saya tak tahu langsung. Bukan nama sebenar. Saya minta dia. Bye. Okey. Kebanyakan orang kalau dalam konteks hubungan rumah tangga, minta maaf dengan minta izin, dia pilih untuk minta maaf. Ataupun kadang-kadang kalau anak sendiri pun, kita lihat anak kecil dia melakukan ditumpahkan air. Betul. Bila mak dan ayah dia tanya, siapa yang buat ni? Daripada dia mengaku, kebiasaannya dia akan cuba mengelak kerana dia nak menyelamatkan keadaan. Betul. Kalau kita lihat, ini dah menjadi macam kebiasaan dalam masyarakat kita, Ustaz. Macam mana tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benar, betul. Sebab apa? Kadang-kadang, kenapa kita diam? Kenapa kita tak cakap pada waktu tu? Sebab dia kadang-kadang kita ambil masa yang lama atau ambil bertangguh tu sebab apa? Untuk meredakan keadaan. Mungkin waktu tu kalau kita nak cakap, waktu tu tidak sempurna kita nak cakap. Kenapa? Ambil berpeluh, Ustaz? Saya pun tahu. Saya. Okey. Kita nak cakap ni kita kena faham satu perkataan yang kita nak gunakan. Kedua masa yang kita nak cakap. Betul tak? Lepas tu perkara yang ketiga, apa benda yang kita nak cakap. Maknanya kalau kita nak cakap benda tu yang boleh merosakkan hubungan kita, buat apa kita nak cakap hari ni? Macam anak-anak kan, kalau cakap mana saya Martin. Dia buat apa ni? Tak ada apa. Pasal dia tak buat kan. Dia masukkan pensel dekat kawan dia. Dia kata Martin tak buat. Tapi akhirnya kata dia buat. Kenapa tak buat? Dia takut kena marah. Maknanya memang dia ambil masa. Budak kecil pun faham hal itu. Sebab tu dalam hidup ni kita kena ada ilmu, satu. Yang kedua kita kena faham macam mana kedudukan kita dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga ni kita dekat mana. Lepas tu percakapan kita nak apa? Adakah percakapan kita itu jadi baik atau jadi perbalahan? Kan? Nak minta izin ke nak minta maaf? Ada masalah. Ustaz pilih yang mana, Ustaz? Ustaz pilih yang mana? Saya lebih senang minta izin lah. Biar pegang dulu tak apa. Damai kemudian, Ustaz. Ustaz berani Ustaz. Satu Malaysia tengok ni. Betul. Isi saya pun tengah tu. Okey. Sembang boleh. Saya macam lah. Minta izin ke minta maaf? Minta maaf lah. Sebab perlawanan. Kita gurau-gurau je. Tapi bergantunglah pada keadaan kita berpasangan. Kalau dah ada 5 bar, lebam kat biji mata, lebih baik minta maaf lah. Kalau dia kata, okey, saya tak kisah bang, cuma tegur hati saya. Kita cakap terang je lah. Cakap baik-baik lah selanjutnya. Kan? Betul. Okey, baik. Okey, baik. Tadi Fiza, saya suka bila Fiza sebut tentang anak tadi, ibu bapa dan juga anak. Kalau kita lihat didikan ibu bapa zaman sekarang, macam mana kita nak hentikan ibu bapa backup anak walaupun anak tu salah? Tuan Amin, sedikit daripada Tuan Amin. Betul, saya suka. Pertama sekali, apa-apa yang sebelum kita didik anak, mak bapak tu sendiri adalah umpama TV kepada anak-anak. Apa-apa mak bapak tu buat, anak akan ikut. So kalau mak bapak sendiri pun jenis cover benda yang salah, maka anak-anak pun akan buat benda yang sama. Apatah lagi apabila anak buat salah, mak bapak cover. Cikgu dah sebut dah gini-gini, tak anak saya baik, tak anak saya gitu. No. Kita kena didik anak-anak kita apabila mereka buat benda yang salah, kita sepakat. Untuk kita bagi tahu dia salah. Cuma it's not about bagi tahu dia salah ke tak. Bagaimana kita perbetulkan kesalahan dia. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Kalau kita beriman pada Allah dan hari akhirat, sama ada kita cakap benda yang baik ataupun kalau tak ada benda yang baik, diam. Okey. Saya kira bila kita dah meningkat usia umur ni, kita akan memilih jalan pendekatan itu. Lebih baik diam ataupun kurangkan bersosial dan sebagainya. Kematangan kita mengajar. Sebelum Ustaz Jazlan memberi kesimpulan topik kita pada hari ini, rumusannya, ini daripada Muhammad Rul Hisham. Saya rasa nak kongsikan apa yang dikongsikan di sini. Baru semalam luahkan kesalahan besar kepada keluarga, walaupun kesalahan itu melibatkan maruah keluarga. Tetapi disebabkan diorang positif, diorang sama-sama bantu untuk selesaikan. Dalam keadaan ini, macam mengaku lebih baik daripada pendam atau mengelak. Mengaku, kita akan dapat jawapan. Mengelak akan lagi melambatkan dan mengeruhkan keadaan. Orang sekeliling ni, Ustaz, memainkan peranan penting. Sebelum saya buat kesimpulan, dia dalam psikologi, dia ada extrinsic dari intrinsic. Kalau kita tahu orang tu extrinsic, maksudnya kalau kita cerita sesuatu, dia akan melenting, dia akan bergoyan kan. Untuk begini, tiba-tiba ada saka buatan sendiri kan. Untuk begini, baik diam.
Nampak tak? Sebab apa kita ni elak mudarat lagi besar. Tapi kalau orang tu intrinsik, dia boleh tolerate. Macam kes tadi, dia boleh tolong, boleh tolong bantu. Keluarganya very positive. Keluarga dia sangat supportive. Walaupun masalah, kita selesaikan masalah. Dia tak ada macam mengungkit 40 keturunan kan. Maka ketika itu baik mengaku. So kita lebih memahami. Sebelum kita nak berkomunikasi, kita kena faham dulu siapa target audience kita. Kalau dia intrinsik, okey, kita boleh mengaku. Kalau dia ekstrinsik, baik diam dulu seketika, cari waktu yang betul kan untuk kita sampaikan dengan cara yang betul. Baru betul. Betul? Betul. Itu yang betul tu minta maaf. Betul. Maknanya dia dah baca. Sekeliling kan? Dia baca keadaan sekeliling. Ya, betul. Baca keadaan sekeliling. Dia baca keadaan sekeliling. Ya, betul. Dia pusing sini ya. Baik, ini kesimpulan. Okey, kesimpulan satu je. Pertama, kalau kita membuat satu kesalahan, kita minta ampun kepada Allah Taala. Yang kedua, maknanya ingat, jangan kita suka cari kesalahan orang lain. Sebab kita pun jadi orang masalah. Yang ketiga, maknanya kita kena akur bahawa sesungguhnya kita ni manusia yang lemah dan jangan terdedah pada 3 perkara. Iaitu apa? Orang boleh berlaku buruk ni sebab apa? 3. Iaitu masa dia ada, peluang yang dia ada, iaitu tempat dia ada. Kalau 3 benda ni kita dapat jaga, insya-Allah kita akan jauh daripada perkara-perkara yang buruk. Maknanya ingat peluang, masa dan tempat. Oleh sebab itu doalah. Mudah-mudahan sama-sama kita Allah perbaiki hidup kita dan mudah-mudahan Allah bantu kita takdirkan dengan benda yang baik dan mudah-mudahan Allah tutup segala pintu kesalahan kita dan Allah ampunkan dosa kita daripada dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ingat 3 perkara, peluang, masa dan tempat. Jangan jadikan. Kalau 3 dia bergabung, jadi maksiat. InsyaAllah kita dapat pesanan itu. Baik, Tuan Amin Idris dan juga Ustaz Jazlan Abdullah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian, atas tips dan pelbagai cerita yang dikongsikan. Kita harapkan penonton-penonton di luar sana dapat manfaat dari apa yang kita bincangkan. InsyaAllah. Daripada elak ataupun mengaku, dah pun dikongsikan oleh Ustaz dan juga Amin tadi, sama ada kita elak untuk memberi manfaat ataupun kita elak untuk mengelakkan perbalahan ataupun mengaku juga untuk mengelakkan fitnah. Itu sebenarnya bergantung kepada intrinsik dan juga ekstrinsik. Pandai semua. Cepat belajar. Host. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan terus kongsikan pelbagai info menarik di WHI. Amin. Okey. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mungkin menggemari susu. Saya hari ini bersama dengan Ernie Zakri. Apa khabar Ernie? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ernie bukan sahaja hari ini datang sebagai seorang penyanyi tetapi juga Duta Marigold HL. Itu dia. Sama dengan colour baju lah. Of course. Okey. Ernie, tahniah diucapkan kepada Ernie kerana menjadi Duta Susu Marigold HL ni. Okey. Tapi kan nak tanyalah juga kepada Ernie ni. Ernie merupakan wajah baru untuk Marigold HL ni. Okey, tapi kita nak tahulah juga apa yang membuatkan Ernie menerima tawaran menjadi duta ini. Okey, sebenarnya ketika saya dilamar oleh pihak Marigold, of course daripada kecil saya tahu brand ni, brand yang sangat besar. Masa kita sekolah pun dia very nostalgic dan saya merasakan ini satu tanggungjawab yang besar apabila mereka terus bagi tahu saya pasal statistik tahu. Apabila mereka kata tentang 1 daripada 3 keluarga kurang nutrisi susu. Lepas tu dia orang cakap pula 1 daripada 3 kanak-kanak berusia bawah 12 tahun kurang nutrisi, especially zat besi dan vitamin D. So saya rasa macam okey, saya dah ada anak, jadi untuk saya, of course saya kena start semuanya daripada rumah dan ini adalah satu tanggungjawab saya juga selain daripada menyanyi. Saya rasa saya nak galas satu tanggungjawab yang lain untuk memberi satu kebaikan kepada semua tentang kebaikan susu. Okey, saya tertarik dengan apa yang Ernie katakan ini tadi sebab kita bukan saja ataupun Ernie bukan saja membawa diri sebagai seorang duta, tapi memikul tanggungjawab, visi dan juga misi. Ini yang kita nak. Bila selebriti itu dilantik sebagai duta, tapi dia ada nilai yang sangat tinggi, yang profesional, yang mana membawa sama-sama misi dengan brand ataupun jenama ini untuk memberi kesan ataupun impak yang positif kepada orang ramai. InsyaAllah. Jadi kalau kita tahu juga Marigold ni ada macam-macam aktivitinya. Betul. Okay, sebagai duta Marigold HL ni ada tak sebarang aktiviti ataupun pengalaman yang susah nak dilupakan oleh Ernie? Okey, saya baru saja selesai roadshow bersama dengan tim Marigold HL Super Meal. Memang pengalaman yang best. Sebenarnya saya tak sangka saya dapat berjumpa dengan ramai orang, especially yang tempat yang jauh-jauh sikit kan. Jadi mereka pun bila kita spread the news about kebaikan susu, mereka nampak happy. Ada yang
saya dapat feedback ramai yang tak suka susu sebenarnya. Tapi bila mereka DM saya, diorang start untuk minum susu Marigold HL dan diorang kata diorang dah mula suka dan mula menjadikan itu sebagai rutin, itu dah, saya rasa itu dah menjadi satu kelegaan untuk saya. At least ada goals yang saya dapat capai ketika menjadi duta Marigold lah. Alhamdulillah. Okey, itu tentang apa yang telah pun dicapai. Tapi ramai juga orang nak tahu ni sebab tengok aktiviti Ernie di TikTok, di Instagram. Ernie sebagai seorang selebriti, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang duta ni, macam mana agaknya Ernie ni orang kata menjaga kesihatan diri dan juga orang kata nak pastikan keseimbangan jadual harian tu? Okay, to be honest memang susah sebenarnya. Alhamdulillah saya ada tim yang sangat bagus. Ada juga tim pihak Marigold yang sangat memahami sebenarnya. Saya ni ada sebuah keluarga baru yang sangat-sangat best dan mereka juga turut memberi sokongan bukan saja dalam saya punya perjalanan bersama dengan Marigold tapi juga karier saya. Dan alhamdulillah apabila bersama dengan keluarga Marigold ini, of course susu Marigold menjadi satu rutin harian untuk saya. To be honest memang tak cukup kalau kita duk makan kedai itu, tak cukup nutrisi itu. Jadi dengan berbekalkan susu Marigold ni setiap hari saya ambil, alhamdulillah kehidupan saya selama ini dan setakat ini sihat, senang untuk saya bekerja kerana kita ada 9 vitamin. Dia dah letak extra vitamins dalam ni. Sebab tu dia panggil super milk. Wah, lengkap dan 30% lebih tinggi kalsium. Betul? Yes, okey. betul. Tapi kan ramai orang kadang-kadang dia tak suka nak minum susu sebab rasa susu tu tahu. Jadi apa perbezaannya antara susu Marigold HL ni dengan susu yang lain? Itu memang feedback yang sentiasa saya dapat lah. Kak Nini kita tak suka minum susu tapi sebab Kak Nini kita cubalah juga. Yes, because saya berjaya meyakinkan mereka dan juga orang-orang di dalam rumah saya untuk minum susu, especially yang perasa original, sebab perasa original ni rasa dia macam vanila. Jadi dia tak rasa macam susu biasa yang selalu kita minum di pasaran. Rasa dia vanila dan saya even bekukan untuk buat aiskrim lagi. Sebab ia seenak itu. Okey, kreatif. Okey, apa harapan Ernie sebagai duta Marigold HL ini? Of course, harapan saya sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada keluarga saya Marigold HL Super Milk kerana mempercayai saya untuk menggalas tanggungjawab ini. Dan harapan saya of course apa yang saya katakan tadi tentang statistik di Malaysia ini, semoga semua dapat kebaikan susu dan semoga brand Marigold HL ni terus maju lagi, terus sukses dalam memberikan kebaikan kepada semua rakyat Malaysia lah. Okey, ini nak share rahsia Ya, rahsia. Tengok telefon tiba-tiba nampak you kat FYP. Ini tengah cari geng duet Ya, sebenarnya saya tengah cari geng duet sebab yang best di Marigold ni mereka buat lagu tema untuk saya bersama dengan pihak Marigold. Jadi kita nak ajak ramai-ramai jom duet dekat TikTok. Kempennya akan bermula esok. Nak tahu lebih lanjut pergilah dekat TikTok Marigold HL Milk dan korang boleh tengok dan check out info dekat sana. Okey, #HL Super Duet X Ernie. Yes. Okey, alright. Jadi Ernie mungkin sedikit pesanan terakhir kepada penonton-penonton kita. Okey, kepada semua terima kasih kerana menjemput saya dan juga Marigold HL Super Milk pada hari ini. Jangan lupa minum susu. Korang akan tahu kebaikannya apabila korang start untuk minum susu. Try dulu seminggu. InsyaAllah akan dapat merasa kebaikannya insyaAllah. Okey, lagi sekali mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton yang mana sekarang ni Ernie tengah cari geng duet untuk lagu Marigold ni dan bagaimana cara untuk mereka sertainya. Lagu tema Marigold HL Super Milk. Okey. Bagaimana caranya? Itu dia kata dah jom tu. Pilih dekat TikTok Marigold HL Super Milk dan korang boleh tekan duet dekat situ, korang nyanyilah sekreatif yang mungkin. Kita tak nak tengok yang biasa-biasa. Kita nak tengok mungkin orang itu perform seperti di atas stage. Sebabnya lepas ni kita nak announce kalau pemenang dia dapat duit. Pihak Marigold nak bagi duit kepada semua pemenang. Okey, tapi kempen ini akan bermula esok 14 September. Jadi jangan lepaskan peluang untuk terus rakamkan kenangan duet bersama dengan Ernie. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ernie sama-sama, atas perkongsian ini. Siapa yang tak biasa minum susu tu, bolehlah cuba susu Marigold HL. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti terus bersama di WHI. Wanita hari ini. Tersembunyi di balik ragu, mencari cahaya di ruang yang gelita, di mana arah aku tuju, ku tersimpan dalam bayangmu, tak terluar lagi suaraku.
juga aku ingin rasa dicinta, dirindu. Jika kau benar ingin bahagia, kau sambutlah tanganku, karena kau harus tahu kasih ini lebih bernilai dari emas. Kini semuanya terbukti, megah berani ku berdiri tanpa rasa takut melaungkan hatiku. Lihat terangnya warna langit, berjuta bintang yang terlahir. Di situ kau dan ku kan berkelip. Jika kau benar ingin bersinar, begitu juga aku ingin rasa dicinta, dirindu. Jika kau benar ingin bahagia, kau sambutlah tanganku, karena kau harus tahu kasih ini lebih bernilai dari emas, dari emas, dari emas. Bergelora darahku tercabar, pulihkan lukaku yang tercalar. Aku bersinar, ingin bersinar. Begitu juga aku ingin rasa dicinta, kasih ini lebih bernilai dari emas. Wow, emas dari Nadira. Orangnya kecil molek je tetapi bakatnya amboi wow besar. Sama macam sebelah. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat? Awak sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Sedap. Rasanya bangga hari ini dapat sekali lagi berkongsi set kita ni bersama dengan Nadira. Ini Nadira yang baru, betul tak? Ya. Alhamdulillah. Okay. Tapi saya tetap menjadi orang yang sama. Orang yang sama. Namanya baru tapi orang yang sama. Kita ceritakan tentang kelahiran semula Nadira, Rina. Okey, kenapa saya memilih Nadira sahaja? Sebab ini adalah orang kata memudahkan kerja-kerja host untuk memanggil saya. Tak adalah panjang sangat. Makasih. Makcik tau, makcik. Dan apa pun saya tetap orang yang sama. Masih lagi orang yang sama. Okey, Ya, betul. baik. Kita dah kenal Nadira sendiri, pembaruannya. Kita nak tahu juga mengenai lagu Emas ini. Mungkin boleh cerita sedikit apa kisah di sebalik lagu dan siapa di sebalik lagu ini? Okey, lagu ini mengisahkan tentang journey. Di mana ianya dekat dengan diri saya lah. Honestly, macam lagu ini tentang journey saya dalam menjadi seorang anak seni. Selama beberapa tahun saya memperjuangkan untuk sentiasa berada dalam industri ini. Betul tu. Inilah lagu yang berjudul Emas ini. Emas, insyaAllah. Kalau kita dengarkan bait-bait liriknya tu memang kita faham itu memang penceritaan tentang Nadira. InsyaAllah satu hari nanti kejayaan dah pun dicapai, beberapa kejayaan insyaAllah akan terus berjaya di peringkat Nusantara ini dan juga di peringkat antarabangsa. Dan kita bercakap tentang impian. Kalau cakap tentang impian, setiap daripada kita ni ada impian. Dan Nadira sendiri mungkin ada yang dicapai, tapi apa yang ingin terus dicapai dalam industri muzik ini? Of course, saya nak sentiasa dikenali, sustain dalam industri ini. Seperti yang saya mahukan. Saya bercita-cita ni sejak dari kecil lagi sebenarnya. Tapi
Jadi apa pun saya kena perjuangkan untuk mendapat tempat dalam industri ini. Ya, insyaAllah. Pastinya ada perancangan-perancangan seterusnya. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa perancangan seterusnya, langkah seterusnya. Mungkin selepas ini saya dan juga pihak manajemen saya kami ada berbincangkan dari segi akan buat satu orang kata mini album, insyaAllah. InsyaAllah. Dan juga yang akan datang ni saya dan juga saya bersama dengan Cakra Khan. Ya, pada 17 hari bulan ini, insyaAllah. Okey, tapi Nadira, bila bercakap tentang lagu ini, memang kalau kita sekali dengar je memang rasa memang dah dekat dengan hati. Mungkin boleh kongsikan dari segi siapa komposernya, apa ciptanya, dan bila nak buat klip videonya. Ini baru lirik kan? Ya, betul. Okey, penulis lirik, komposernya ialah daripada Omar K, Firdaus Rahmat dan juga Iki Huge. Dan penulis liriknya juga daripada mereka bertiga dan juga Datin Alia. Okey Nadira, kalau mereka di luar sana peminat-peminat nak berinteraksi dengan Nadira, ke mana mereka boleh pergi? Okey, boleh tonton di YouTube dan juga korang boleh stream dekat semua streaming platform and boleh request juga lagu Emas ni dekat corong radio favorite. Okey, saya rasa ni saya nak add on dalam saya punya playlist. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada Nadira. Semoga terus dapat menggapai emas yang diimpikan. Amin. Dan terus mendapat sokongan daripada peminat-peminat seni tanah air. Okey, saya nak ajak Nadira, Syira dan juga penonton-penonton semua untuk kita saksikan bingkisan trivia ini bersempena dengan Hari Malaysia. Jom kita tengok. Malaysia nombor 1 orangnya. Kita pelbagai bangsa tapi kita bersatu sebenarnya. Nombor 2 makanan lah. Dan the fact that kita menerima perbezaan tu sebenarnya lain daripada negara lain. Saya nombor 1 yang makanan lah. Lepas tu kita ni dari segi cuaca apa semua very mild lah. Kita tak ada macam salji ke apa. Jadi kita ada like tropical punya weather kan. Bila tropical weather ni kita boleh like enjoy benda macam ni. Maknanya tak panas, tak teduh, tapi ada pokok-pokok. The best thing pasal Malaysia ni sebab semangat toleransi antara kaum dan antara agama. Itu memang tak, saya rasa tak dapat di negara lain ataupun di tempat lain lah. Alhamdulillah lah benda tu kita pelihara lah sama-sama. Thank you very much. Pertamanya dari segi masa kecil-kecil dulu, masa persekolahan, maknanya ilmu yang dia bagi, pendidikan yang dia bagi adalah sungguh elok. Dan of course bila dah tua macam ini, Uncle berbangga setelah bekerja selama 40 tahun, Uncle dia beri ganjaran iaitu berbentuk pencen. Maknanya walaupun tak kerja, Uncle masih ada orang kata pendapatan yang tetap setiap bulan. Baik, itulah dia uniknya Malaysia. Bangga kita menjadi anak Malaysia. Dan kita nak garap juga perhatian penonton di akhir rancangan ini kepada usahawan-usahawan di luar sana. Perhatian kepada semua usahawan PKS di luar sana, Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia atau NAWIM akan menganjurkan persidangan ESG dan Masterclass untuk peneraju perusahaan kecil dan sederhana PKS 2023 yang akan berlangsung dari 3 hingga 5 Oktober di Pusat Pameran dan Convention Madrid dan Hotel Majestic Kuala Lumpur. Untuk makluman kepada yang berminat untuk mengadaptasi ESG dalam organisasi masing-masing, anda boleh layari www.esg2023.nawim.org.my untuk maklumat lanjut berhubung persidangan ini. Tuntutan yuran pendaftaran boleh dibuat dari HRD Corp. Okey, itu berkaitan NAWIM. Okey. Baiklah penonton, kita dah pun sampai di penghujung siaran kita pada hari ini. Pastikan anda terus akan bersama dengan kami esok di hari dan waktu yang sama. Esok kita nak bawakan tentang topik senggugut dan apa pula kaitannya dengan kanser ovari. Betul-betul, jangan buat main kalau kita datang bulan. Kalau sakit tu kita kena cek untuk pastikan apa sebenarnya sakit kita. Baiklah wanita, hari ini berhenti berehat di sini. Kita berhenti tamat apa sebenarnya. Tamat di sini, kita akan kembali esok. Jangan ke mana-mana. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri.
dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati